Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pendidikan amalan lazim darjah 2, pelajaran yang ketiga iaitu bab bersugi. Murid-murid pernah dengar apa itu bersugi? Pengertian bersugi. Bersugi ialah perbuatan menyuci atau membersihkan mulut dan gigi menggunakan alat seperti berus gigi, manggar kelapa, sabut kelapa, kayu arak iaitu kayu siwak dan sebagainya. Dalil bersugi, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salati. Artinya, jika tidak mendatangkan kesusahan ke atas umatku atau ke atas manusia, nescaya aku menyuruh mereka bersugi pada setiap kali hendak bersolat. Terdapat 3 hukum bersugi. Yang pertama, sunat pada bila-bila masa. Yang kedua, sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Apabila hendak membaca Al-Quran, hendak menunaikan solat atau berubah bau mulut, maka kita disunatkan untuk bersugi. Yang ketiga, makruh bagi orang yang berpuasa sunat atau fardu jika bersugi selepas gelincir matahari sehingga masuk waktu tengah hari. Terdapat pelbagai jenis alat-alat bersugi. Yang pertama iaitu berus gigi. Yang kedua, kayu arak, iaitu alat yang digunakan pada zaman dahulu ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup sehingga kini digunakan. Yang keempat, manggar kelapa. Pada zaman dahulu, jika tidak ada berus gigi, maka menggunakan manggar kelapa supaya menghilangkan kotoran yang terdapat pada celah-celah gigi dan mulut. Yang keempat, selain daripada itu, kita boleh menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa mudah didapati. Ini adalah antara alat-alat bersugi yang boleh digunakan. Selain daripada itu, kita boleh menggunakan kain tualah untuk membersihkan mulut. Terdapat 5 hikmah bersugi. Yang pertama, dapat mencerdaskan akal. Yang kedua, dapat mencerahkan mata. Yang ketiga, melambatkan tumbuh uban. Jika sesiapa yang tidak suka menggosok gigi, maka cepatlah rambutnya beruban. Yang keempat, dapat menggandakan pahala. Yang terakhir, memudahkan roh keluar ketika sakaratul maut kerana kita berada dalam keadaan bersih. Mari kita lihat cara bersugi dengan betul. Yang pertama, disunatkan menggunakan tangan kanan. Yang kedua, dimulai menggosok gigi atas kanan bahagian luar. Yang ketiga, gigi bawah kanan bahagian luar. Yang keempat, gigi atas kiri bahagian luar. Yang kelima, gigi bawah kiri bahagian luar. Setelah selesai menggosok di bahagian luar, kita menggosok di bahagian dalam, iaitu gigi atas kanan bahagian dalam. Yang ketujuh, gigi bawah kanan bahagian dalam. Yang ke-8, gigi atas kiri bahagian dalam. Yang ke-9, gigi bawah kiri bahagian dalam. Yang ke-10, bahagian langit-langit. Yang ke-11, bahagian lidah. Bahagian lidah ini perlu digosok dengan bersih supaya mulut kita tidak berbau busuk. Cara memegang kayu siwak dengan betul. Yang pertama, menggunakan tangan kanan. Yang kedua, jari telunjuk, jari hantu, jari manis di bahagian atas dan ibu jari serta jari kelingking di bahagian bawah kayu siwak. Murid-murid boleh melihat gambar yang ada dalam paparan ini.
Itulah cara memegang kayu siwak dengan betul. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ustazah ada menyediakan latihan kefahaman untuk murid-murid buat di rumah salin dalam buku tulis. Ini adalah latihan yang diberikan. Lengkapkan gambar raja di bawah dengan jawapan yang betul. Kemudian, sambungkan huruf di bawah dengan sambungan yang betul. Setelah selesai membuat tugasan, hendaklah dihantar dalam grup WhatsApp. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.